Alhamdulillah Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang berbahagia, saya berpesan kepada diri sendiri dan sidang Jumaat sekalian, supaya marilah kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah merakamkan dalam Al-Quranul Karim surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan dengan berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari masa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Manusia dipilih oleh Allah sebagai makhluk paling mulia di muka bumi ini dengan menggalas amanah dan tanggungjawab getir, yaitu beribadah kepada Allah serta memakmurkan dunia ini berasaskan agamanya. Setiap manusia memiliki matlamat dalam meneruskan kelangsungan hidup di dunia. Al-Quranul Karim sebagai panduan dan pedoman utama dalam membimbing umat manusia agar tidak melakukan kerosakan di atas muka bumi ini akibat daripada menjadikan keseronokan dunia sebagai matlamat hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyarankan kepada kita agar sentiasa dan selalu menjadi amalan dalam kehidupan seharian kita, supaya tidak tergelincir daripada matlamat asal tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita memperbanyakkan lafaz atau kalimah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, seperti mana yang selalu dibaca di dalam zikir al-ma'surat, yang mana telah disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, yang artinya, sesiapa yang reda Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya, maka dia pasti akan dianugerahkan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membacanya, menjadikannya sebagai zikir, memahaminya dan menghayatinya di dalam kehidupan seharian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام
wan naru maswal lahum. Artinya, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dan sebaliknya, orang-orang yang kafir menikmati kesenangan di dunia serta mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang ternak makan minum, sedang nerakalah menjadi tempat tinggal mereka kelak. Al-Quran telah menjelaskan tentang matlamat dan cara hidup yang berbeza di antara orang Islam dan orang kafir. Matlamat hidup kita orang beriman ialah menjadi hamba yang tunduk patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajipan agama serta menjauhi segala larangannya dalam setiap aspek kehidupan. Manakala orang kafir, orang yang bukan Islam, hanya menjadikan keseronokan dunia sebagaimana binatang tanpa hala tuju yang jelas. Sementara umat Islam diatur dengan ibadat khusus yang teratur seperti solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, termasuklah juga di dalam kerja-kerja mencari rezeki dan seumpamanya, semuanya berpaksikan kepada agama, mengambil kira pertimbangan halal dan haram, pahala dan dosa, syurga dan neraka. Manakala orang-orang yang bukan Islam, orang kafir atau orang yang kufur kepada Allah, hidup mengikut hawa nafsu sebagaimana haiwan, sehingga keseronokan menjadi matlamat hidup mereka tanpa sekatan agama. Firman Allah Subhanahu wa taala, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Surah Al-Kahfi ayat 46. Artinya, harta benda anak-anak pinak, harta benda dan anak-anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagaimana pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Matlamat utama umat Islam ialah untuk mencari keredaan Allah bagi memastikan hidup di dunia dengan segala nikmat yang Allah kurniakan dapat menghasilkan pahala sebagai bekalan di akhirat kelak. Kerana kita begitu yakin bahawa kehidupan dunia ini hanya sementara sahaja, di mana setiap diri kita pasti akan mati dan setiap diri akan dihisab di akhirat nanti. Setiap amalan di dunia diyakini akan dibalas sama ada syurga atau neraka, sehinggalah menyebabkan datang sikap begitu cermat dalam mengatur kehidupan agar selari dengan kehendak agama. Malah segala nikmat Allah, sama ada yang sedikit atau banyak, sentiasa disyukuri. Begitu juga musibah yang menimpa sentiasa dihadapi dengan penuh sabar, kerana ia merupakan aturan Allah dalam menguji keimanan kita. Manakala bagi orang-orang yang bukan Islam, hidup di dunia adalah segala-galanya, di mana jika mereka tidak mengecap nikmat hidup di dunia, sama ada takhta, kuasa atau harta dan seumpamanya, berarti kehidupan mereka tidak berguna lagi dan sia-sia, sehingga ramai yang kita lihat sanggup membunuh diri apabila gagal di dalam pelajaran, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam rumah tangga, kerana itulah dianggap cara terbaik untuk menyelesaikan masalah mereka. Bagi mereka, mati adalah pengakhir segala-galanya, tanpa berfikir tentang balasan akhirat yang pastinya ada, walaupun mereka tidak pernah mempercayainya. Padahal bagi kita umat Islam, mati adalah sebenarnya permulaan kepada kehidupan sebenar yang kekal. Matlamat hidup kita orang beriman adalah untuk memastikan dunia ditadbir, diurus dengan adil, mengikut acuan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap kita akan disoal tentang amanah yang dipertanggungjawabkan di dunia ini. Sesungguhnya keadilan yang sebenar hanya berada di dalam Islam. Keadilan yang sebenar hanya wujud dalam Islam dan tidak ada pada yang lain. Kalaupun ada,
Ianya adalah keadilan yang diasaskan kepada logik akal dan pemikiran manusia semata-mata, yang bersifat palsu dan sementara, kerana ia tidak merujuk kepada sumber pencipta yang sebenar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencipta manusia, dan Allah jua yang menurunkan Islam untuk manusia, yang serba lengkap, serba sempurna dengan peraturannya untuk diikuti oleh manusia. Allah yang maha mengetahui dan Allah yang maha bijaksana amat mengetahui apakah sistem hidup, apakah aturan, apakah hukum, apakah perundangan yang terbaik dan yang paling adil untuk manusia. Justru itu, kita sebagai makhluk dan hamba Allah amatlah tidak wajar dan tidak ada sedikit pun hak kita untuk mempertikaikan kononnya hukum Allah dan peraturan Allah adalah tidak adil. Saya menyeru diri saya dan sidang Jumaat sekalian, marilah kita yakin dengan sebenar-benar yakin bahawa apa yang ada di dalam Islam adalah semestinya membawa keadilan dan kesejahteraan, bukan hanya kepada kita, tetapi sebaliknya kepada seluruh alam semesta. Sebaliknya, golongan yang kufur kepada Allah sentiasa melakukan kerosakan di muka bumi dengan melakukan pelbagai kezaliman, penindasan, fitnah dan kejahatan yang bukan saja memudaratkan mereka, tetapi sebaliknya ummah sejagat demi kerana takhta dan harta yang diidamkan. Sementara kita umat Islam telah diajar bahawa kuasa dan adalah amanah, bukannya suatu anugerah, agar ianya tidak disalahgunakan dengan rakus oleh manusia, sebagaimana ucapan sulung Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mana Sayyidina Abu Bakar dilantik sebagai khalifah. Arti ucapan beliau, wahai manusia, sesungguhnya aku telah dilantik menjadi pemimpin kamu. Bukanlah aku yang terbaik di kalangan kamu. Jika aku betul, bantulah aku. Jika aku salah, betulkan aku. Benar itu adalah amanah, bohong itu khianat. Orang yang lemah di kalangan kamu adalah kuat di sisiku, sehingga aku mengembalikan haknya. Orang yang kuat di kalangan kamu adalah lemah di sisiku, sehingga aku mengambil daripadanya haknya, yakni menghalang apa yang bukan haknya. Janganlah kamu meninggalkan jihad. Janganlah kamu meninggalkan jihad, kerana tidak ada kaum yang meninggalkan jihad melainkan Allah timpakan kepada mereka kehinaan. Taatlah aku selagi aku taatkan Allah dan Rasulnya. Jika aku derhakakan Allah dan Rasulnya, maka tiada ketaatan untukku. Demikian ucapan sulung Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin agung ketika mana dia diamanahkan kuasa untuk mentadbir ketika itu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzab fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhrijna ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi'ar rusul awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal. Artinya, dan berilah amaran wahai Muhammad kepada manusia yang engkar, jangan mereka lupakan hari kiamat yang padanya mereka akan didatangi azab. Kerana pada saat itu orang-orang yang berlaku zalim akan merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia dan berilah tempoh kepada kami sehingga satu masa yang dekat, supaya kami dapat menyahut seruanmu untuk mengesahkanmu dan mentaatimu, dan supaya kami menurut agama yang disampaikan oleh rasul-rasul itu. Dan rayuan mereka itu ditolak dengan dikatakan kepada mereka, tidakkah kamu telah diberikan tempoh? Tidakkah kamu telah diberikan tempoh untuk berbuat demikian? Dan bukankah kamu telah bersumpah semasa hidup kamu
bahawa keadaan kamu sekali-kali tidak akan binasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا إخوان المسلمين اتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya menyeru diri saya dan tuan-tuan para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan iman dan takwa kepada Allah walau di mana saja kita berada, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama ada yang zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam rahmat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumaat sekalian, sempena kedatangan bulan Rajab yang mulia, antara bulan-bulan yang haram, marilah kita mengambil kesempatan untuk meningkatkan amalan kita. Bulan Rajab yang penuh dengan keistimewaan, antaranya berlaku peristiwa Isra' Mi'raj yang telah difardukan kewajipan salat. Maka pada bulan ini, marilah kita menjadikan sebagai permulaan untuk kita mempertingkatkan ibadat kita, salat kita, bacaan Quran kita, dan seumpamanya sebagai persediaan kita untuk menempuh bulan yang amat suci mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak. Marilah kita memperbanyakkan doa seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba bulan Rajab, beliau membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Marilah kita memohon keberkatan. Allah Subhanahu wa taala kurniakan keberkatan dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan juga menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang mulia itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka an tu'ayyida al-islam wal muslimin wa an tu'aliya bi fadlika kalimatal haqqi wad din
وأن تشمل بعنايتك وتوفيتك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحاج عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم السلطان بدليشه. اللهم امنه الرشاد ووفقه للسداد وأصلح بالعباد والبلاد واجعل التقوى له خير زاد إنك رؤوف رحيم الجواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.